Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini cikgu akan menerangkan langkah-langkah menghasilkan buku skrap poligon. Baiklah, sebelum itu cikgu ingin memberitahu kepada murid-murid kelas DLP, okey, penerangan dalam versi bahasa Inggeris akan cikgu apungkan di dalam grup Google Classroom Matematik. Tetapi penerangan itu sama juga seperti dalam versi bahasa Melayu. Oleh itu anda boleh melihat dan mendengar penerangan cikgu dalam versi bahasa Melayu. Okey, apakah langkah-langkah dalam menghasilkan buku skrap poligon ini? Langkah pertama iaitu muka depan. Ya, buku skrap wajib ada muka depan. Perlu ada. Jadi macam mana muka depan tersebut? Okey, di sini cikgu bagi panduan. Muka depan yang macam mana perlu anda buat? Okey, ini bila cikgu cakap sebagai panduan, anda boleh mengikut cara cikgu ataupun mengikut kreativiti masing-masing. Kalau anda nampak cara cikgu ini nampak orang kata old school, macam tidak berapa seronok, okey, anda boleh guna kreativiti anda masing-masing. Terpulang, yang penting muka depan itu mesti ada. Dalam muka depan itu, benda penting atau benda pertama perlu ada ialah tajuk, title. Tajuk ini contoh cikgu tulis poligon. Tajuk ini boleh berubah-ubah mengikut kesesuaian anda lah. Mungkin ada yang murid lebih kreatif dalam menghasilkan tajuk. Tajuk saja dia begitu kreatif. Contoh, ini poligon saya, magic polygon, my polygon world contohnya, ataupun world of polygon. Ikut kreativiti murid-murid. Dan benda kedua mesti ada dalam muka depan ialah maklumat peribadi seperti nama penduduk anda, kelas anda dan juga sekolah kebangsaan apa, tulis di sini. Lepas itu kamu lihat sebelah kanan ini adalah gambar. Gambar ini adalah sebagai pilihan sahaja, tidak wajib. Mungkin anda nampak muka depan kamu kosong, jadi kamu perlu nampak supaya dia lebih menarik. Anda letaklah gambar-gambar apa, kata pulang gambar anda ke. Di sini cikgu letak gambar bentuk-bentuk poligon, ada segi 4, pentagon, heksagon, segitiga. Okey. Kalau anda mau ubah susunan dia, macam tajuk ni cikgu anda ingin meletak di tengah, nama ini anda ingin letak di atas, terpulang ikut kreativiti. Yang penting benda perlu ada tajuk dan juga maklumat peribadi. Hiasan itu mengikut kreativiti masing-masing. Penerangan. Ini adalah penerangan dia. Murid-murid boleh baca penerangan ini pada nota yang cikgu apungkan dalam Google Classroom. Okey, penerangan ini seperti yang macam cikgu terangkan tadi juga, sama juga. Langkah kedua, muka depan sudah ada. Langkah kedua, menghasilkan nota poligon. Ya, cikgu sudah terangkan, anda perlu menghasilkan nota berkaitan dengan poligon. Bentuk-bentuk poligon itu ada banyak. Okey, tapi cikgu minta kamu hasilkan poligon sehingga oktagon sahaja. Okey, bagaimana cara untuk menghasilkan nota poligon ini? Cikgu bagi tunjuk dua cara ataupun dua contoh. Contoh pertama ini ialah murid-murid menghasilkan ataupun menulis semua poligon dan ciri-ciri poligon dalam satu muka surat. Mungkin murid-murid suka benda yang orang kata pack dalam satu muka surat, jadi dia menghasilkan semua dalam satu muka surat. Dan apa yang perlu ada dalam nota poligon itu, pertama mesti ada ciri-ciri poligon. Mesti ada bentuk dia, nama poligon, bilangan sisi ada berapa, bilangan bucu ada berapa, bilangan sudut ada berapa. Lepas itu gambar atau bentuk poligon. Ini mesti ada. Okey, kalau kita tulis nama saja tapi kita mahu tahu juga bentuk dia macam mana. Contoh pentagon, kita tulis pentagon tapi bentuk dia kita tidak tahu. Jadi maka perlu ada gambar atau bentuk poligon tersebut. Ini contoh kalau anda ingin membuat nota dalam satu muka surat. Dan sebelah kanan ini isikan ciri-ciri mengikut poligon. Okey, ciri-ciri dia lah. Berapa bilangan sisi, bucu dan sudut. Okey. Contoh kedua, kalau anda rasa contoh pertama tu macam tidak berapa seronok, anda boleh membuat atau mengikuti contoh kedua. Contoh kedua ini adalah satu poligon, satu muka surat.
Okey, contoh cikgu ambil bentuk ataupun poligon pentagon. Nama poligon mesti ada, pentagon. Okey. Lepas tu gambar atau bentuk poligon mesti ada dan ciri-ciri poligon tersebut. Sama juga macam yang apa ni? Contoh pertama, nama poligon mesti ada, gambar atau bentuk poligon mesti ada dan ciri-ciri poligon itu mesti ada. Ini contoh sahaja. Kalau murid-murid lagi kreatif daripada cikgu, bukan lagi kreatif, cikgu memang tahu murid-murid ni sangat kreatif. Okey, ada yang murid-murid telah menghantar dengan cikgu hasil buku skraf dia dalam bentuk pop-up. Anda tahu pop-up, kalau anda buka, benda tu keluar. Wah, itu adalah bergantung kepada kreativiti masing-masing. Ada yang hantar dengan cikgu dalam bentuk PowerPoint. Bila cikgu klik muka surat itu, page itu, ada benda bergerak-gerak. Wah, menarik. Wow, macam orang kata sambutan hari kemerdekaan pula. Jadi, itu kalau anda menghasilkan guna PowerPoint. Tapi kalau anda menghasilkan ataupun tulis tangan, anda boleh warna, anda boleh tulis dengan cantik-cantik, tampal dengan stiker-stiker kah, itu terpulang. Okey, jadi ini adalah penerangan. Penerangan ini sama juga macam cikgu terangkan tadi. Cuma di sini anda boleh tengok nombor keempat ini, di mana cikgu tulis contoh poligon dalam dunia sebenar, pilihan. Okey, dalam nota yang cikgu tunjuk tadi tidak ada contoh poligon. Ini hanya sekadar pilihan. Kalau anda ingin letak ini dalam nota anda, boleh. Tidak letak pun tidak mengapa. Okey, di mana murid boleh berikan contoh nama dan gambar poligon dalam dunia nyata. Sebagai contoh, segitiga. Apa contoh dalam dunia nyata? Pizza Hut. Letak gambar Pizza Hut, letak nama dia. Itu contoh lah. Kalau mau buat pun boleh, kalau tidak mau buat pun boleh. Maklumat tambahan, cara menghasilkan buku skraf ini adalah mengikut kreativiti dan bahan-bahan yang murid dapat sediakan. Contoh, kalau ada murid kreatif, dia boleh buat dalam bentuk pop-up. Jika murid-murid tidak mempunyai bahan-bahan seperti buku skraf yang biasanya orang beli di kedai, anda boleh menggunakan kemudahan yang ada. Contohnya komputer. Komputer ada PowerPoint, boleh buat menggunakan PowerPoint. Tetapi hasilnya nanti anda perlu hantar kepada cikgu dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint itu sahaja. Save dalam PowerPoint, send PowerPoint kepada cikgu. Ataupun murid lebih suka untuk melukis, jadi anda boleh guna lukisan tangan dan juga sebagainya. Tampalan, guna teknik tampalan kah, mewarna kah, itu bergantung kepada kreativiti dan bahan-bahan yang murid dapat sediakan. Lepas itu, bila sudah buat nota, okey, anda perlu membuat bentuk gabungan. Ini langkah ketiga. Bentuk gabungan yang macam mana? Cikgu telah terangkan. Okey, pertama perlu ada tema dan tajuk. Tema apa? Bangunan. Tajuk rumah idamanku. Bila tajuk ini rumah idamanku, jadi anda perlu menghasilkan rumah yang menggabungkan beberapa poligon. Contohnya, ini adalah bentuk gabungan rumah idamanku. Ada poligon segi 4, segi 3, apa lagi? Dan segi 3 ni ada beberapa jenis dan anda perlu spesifikasikan nanti ketika anda menulis jadual tentang poligon yang terlibat dan bilangannya. Contoh poligon segitiga sama sisi. Adakah segitiga sama sisi? Contoh ini segitiga sama sisi. Segi 4 sama, segi 4 sama. Segitiga bersudut tegak. Tulis ini segitiga bersudut tegak dan nyatakan bilangan dia lah. Okey, ini contoh pertama. Ada murid tanya cikgu, "Cikgu, susahlah mau menghasilkan bentuk gabungan ni." Sebenarnya senang sahaja. Okey, langkah pertama, anda perlu mencari satu gambar. Jadi berdasarkan gambar tersebut, anda boleh melihat manakah poligon yang sesuai diletakkan dalam gambar tersebut. Sebagai contoh, cikgu tunjuk di sini. Tema haiwan. Cikgu ambil tajuk arnab. Sebenarnya, cikgu mula-mulakan cikgu cari gambar arnab dahulu. Gambar arnab yang mudah lah. Okey, yang mudah dahulu. Lepas tu daripada gambar arnab tu, cikgu cuba tengok mana satu tempat ataupun poligon yang sesuai diletakkan dalam bahagian anggota badan arnab tersebut. Telinga segi 4 tepat,
Mata, cikgu letak heksagon. Hidung, segitiga. Apa lagi? Gigi, Arnab ada gigi, segi 4 tepat. Ataupun rectangle. Ekor, ada pentagon. Ini kaki, okey, ada heksagon. Dan ini segi 4 tepat. Ini badan Arnab. Dan murid-murid tidak perlu risau. Anda boleh menambah bentuk yang lain seperti ini ada garisan lah. Garisan menunjukkan misai lah. Kalau tiada misai, susah pula kita mau kenal itu Arnab ke tidak. Lepas itu, cikgu buat jadual yang menerangkan poligon yang terlibat dalam menghasilkan bentuk gabungan Arnab ini. Jadi cikgu tulis ini segitiga sama kaki, segi 4 tepat, pentagon, heksagon, dan cikgu nyatakan bilangan dia ataupun bilangan poligon yang terlibat. Jadi ini penerangan. Penerangan ini murid-murid boleh baca dalam nota yang cikgu kongsikan nanti. Sama juga macam cikgu terangkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Itu sahaja. Jika murid-murid ada sebarang pertanyaan dan juga masalah, jangan malu, jangan segan, boleh hubungi cikgu. Okey, melalui aplikasi WhatsApp ataupun di Google Classroom. Terima kasih.